Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hubaib ataupun Habib Al-Ajami pernah ditanya, kenapa engkau meninggalkan dagangan, ini perniagaan? Katanya, saya telah menemukan penjamin sebagai orang kepercayaan. Ini saya telah meletakkan pergantungan saya kepada Allah Ta'ala. Menurut satu kisah, ada seorang laki-laki di dalam perjalanan, musafirnya. Dia membawa roti, ini bekalan. Dia mengatakan, jika saya makan, maka saya akan mati. Setelah itu, Allah menyerahkan urusan itu kepada malaikat. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bila orang itu makan, maka berilah dia rezeki. Bila dia tidak makan, maka jangan kau berikan dia rezeki yang lain. Makanan itu masih tetap utuh di samping orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Menurut satu pendapat, barang siapa yang terlibat di medan tafwid, maka apa yang dimaksudkan akan tercapai sebagaimana pengantin perempuan yang dibawa kepada suaminya. Perbezaan antara tadyi', yang membinasakan diri, dan tafwid, yang penyerahan diri, terletak pada tingkat kualiti iman dan keyakinan dalam pemasrahan diri pada Allah Ta'ala. Tadyi' di hadapan Allah sangat tercela. Sedangkan tafwid di hadapannya adalah terpuji. Menurut Abdullah bin Mubarak, rahmatullahi alaihi, barang siapa mengambil wang yang haram, maka dia bukan orang yang tawakal. Abu Sa'id Al-Kharras mengatakan, saya pernah satu kali masuk daerah padang pasir tanpa membawa bekal. Di sana saya mendapatkan kesulitan. Setelah itu saya melihat marhalah dari tempat yang jauh, dari satu perkampungan. Saya merasa bahagia kerana sudah hampir sampai. Lantas saya berfikir bahawa diri ini menempati suatu tempat yang memerlukan orang lain. Saya tidak berani menempuh marhalah itu kecuali membawa bekal. Saya tidak berani menempuh marhalah itu kecuali membawa bekal. Dalam keadaan seperti itu, saya terpaksa menggali lubang di padang pasir. Dan lubang itu saya dapat melindungi tubuhku sampai paras dadaku. Di tengah malam, penduduk mendengar suara yang sangat keras. Wahai penduduk marhalah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha penolong, yang telah menahan dirinya di atas pasir ini. Oleh kerana itu, temuilah dia. Setelah itu, sekelompok orang datang kepadaku. Mereka mengeluarkan diriku dan membawaku ke sebuah desa. Abu Hamzah Al-Khurasani mengatakan bahawa dalam 1 tahun dia mengerjakan ibadat haji. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba dia terjatuh dalam perigi, dalam sumur. Dan dia tidak ingin meminta tolong kepada orang lain. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, demi Allah saya tidak ingin meminta tolong. Setelah itu dia tidak mampu mengkonsentrasikan fikirannya sehingga ada 2 orang lewat di atas perigi atau sumur. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, ke sini. Kita harus menutup sumur ini agar tidak ada yang terjatuh.
Mereka lalu datang dengan membawa kayu dan tumpukan debu dan menutup atas sumur. Abu Hamzah Al-Khurasani ingin memanggil tetapi tidak jadi. Lantas dia mengatakan pada dirinya sendiri, saya ingin memanggil zat yang lebih dekat daripada kedua orang tersebut. Selang beberapa waktu, ada sesuatu yang datang membuka sumur serta mendekatkan kakinya. Seakan-akan ia mengatakan dengan suara mengerutu, yang dia mengaum, bergantunglah kepadaku. Dia tahu bahawa suara itu keluar darinya. Setelah itu dia menggantung kepadanya sehingga dapat keluar. Ternyata sesuatu itulah haiwan yang galak, haiwan yang ganas. Kemudian haiwan itu pergi, tiba-tiba ada suara mengatakan kepada Abu Hamzah Al-Khurasani, ya Abu Hamzah, adakah seperti ini? Tidak. Apakah seperti ini tidak lebih baik? Kami telah menyelamatkan dirimu dari kebinasaan dengan kebinasaan. Muslimin dan muslimat, sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kisah tentang tawakal kepada Allah. Kita sebut tawakal yang membuang pergantungan kepada makhluk. Lalu meletakkan penyerahan kepada Allah SWT. Membuang pergantungan pada fikiran sendiri dan solusi penyelesaian yang dikehendaki oleh hawa nafsu kepada penyelesaian yang diinginkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Untuk menambahkan lagi keyakinan. Kerana kita setiap kali kita menghadapi masalah, lalu kita memikirkan solusi sendiri, maka ia akan menjadikan kita makin jauh dari Allah. Sebab kita mula rasa kita cerdik, bijak. Setiap kali kita dah masalah, kita akan berfikir macam mana saya nak selesaikan masalah. Cara kita. Sehingga kita lupa pergantungan kita pada Allah. Maka bila kita terbiasa begitu, dia menjadikan kita bongkak dan sombong. Kalau kita dengan mudah berkata, semua masalah saya boleh selesaikan. Walau penyelesaian sebenarnya ialah Allah SWT. Kalau itu kita lihat. Di sebalik cerdik pandai manusia, seantero dunia, lalu mereka menemui kegagalan. Baca sejarah manusia yang dikatakan paling berjaya. Wa imma dalam ekonomi, dalam peperangan, dalam politik. Wa imma di dalam ilmu psikologinya dan sebagainya, kita dapati bila manusia melihat solusi pada dirinya, akhirnya mereka hancur. Mereka mengarang ribuan buku-buku pendidikan dan mendidik anak-anak. Akhirnya mereka gagal. Di Eropah, di Barat, pendidikan mereka gagal melahirkan seorang manusia. Mereka mungkin nampak berjaya melahirkan manusia yang berkerjaya, tapi bukan manusia yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat kekeluargaan, yang bersifat fitrah manusia yang murni. Akhirnya mereka menemui kegagalan. Iaitu Muhammad Iqbal, seorang penyair Islam terkenal. Ketika mana dia pergi ke Eropah, dia melihat kedai buku banyak. Maka dia kata ini bangsa yang akan berjaya. Akan berjaya. Kerana bila bangsa tu membaca, dia akan berjaya. Itu secara umum. Kemudian dia pergi lagi, maka dia kata ini bangsa yang akan binasa. Kenapa? Dia cari roh ni. Ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga salah seorang daripada pengkaji ilmu psikologi terkenal melihat Eropah. Sebab Eropah ni maju dulu sebelum Amerika. Amerika ni baru lagi. Melihat bahawa Eropah itu ditimpa dengan penyakit barah, saratan. Luar nampak okey, dalamnya barah. Sistem pendidikan dan kehidupan mereka. Contoh kalau kita tengok orang kanser, luar kan okey je. Tak ada apa. Angang sama, kaki sama. Dalam dia ada kanser yang merebak. Begitu kehidupan orang yang tidak bergantung pada Allah. Kerana itu Nabi-Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan mereka di bandar-bandar besar. Kita baca sejarah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tak diutuskan kat kampung-kampung. Ulu-ulu pueh itu, tak. Bandar besar. Nabi Allah Musa
di bandar Fir'aun. Dialog terus dengan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Untuk memperlihatkan huwiyah atau apa yang manusia nak atas dunia ni. Kuasa besar, harta banyak. Itu bukan hakikatnya. Nabi Allah Nuh AS bertemu dengan kaum yang kaya-raya. Yang hebat. Nabi Allah Lut juga begitu. Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan, diutuskan pada pedagang-pedagang Quraisy jutawan. Ketika mana rata-rata penduduk negara Arab itu Badui. Satu, kaum mutahadzir yang paling maju, kaum Quraisy. Yang mendiami Mekah yang penuh keberkatan. Berbanding kaum Arab lain berpindah ganda. Yang mengecapi keamanan dan kekayaan. Hampir 80% penduduk Mekah ahli perniagaan. Semua mereka peniaga termasuk wanita-wanita. Maka keluar figure seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, peniaga. Dan Khadijah bukan dia bersendirian, bukan dia seorang je perempuan yang berniaga. Ramai perempuan yang lain. Cuma beliau figure yang paling berjaya. Yang disegani oleh jutawan-jutawan lelaki. Di negeri yang maju, yang aman, yang menikmati segala nilai kehidupan yang dikenakan oleh manusia, datang Rasul. Untuk memberitahu kepada mereka yang kita kenakan dan hidup bukan ini. Bukan ini. Tapi tidak menafikan perkara itu perlu. Tapi bukan itulah perjuangan kita. Banyak negara yang memperjuangkan dari sudut keamanan zahir. Malaysia sebagai negara paling aman di dunia seperti Sweden, Norway, Luxembourg dan sebagainya. Negara kaya. Aman di dunia. Tapi dalamannya kosong. Ini ada negara yang tak ada tentera sebab dia rasa dia aman. Seperti negara Monaco. Ada beberapa buah negara. Mereka tak ada tentera. Kerana mereka rasa mereka aman. Bukan mereka meraihkan hari tanpa tentera. Hari tanpa tentera. Mereka tak perlukan tentera. Mereka tak belanja 1 sen pun untuk tentera. Ada beberapa buah negara. Memang tak ada tentera. Mereka tak keluarkan duit untuk tentera. Kerana mereka rasa aman. Macam kita buat rumah, kita tak nak buat pagar. Sebab kita rasa aman. Atau ada pagar, kangkang di pintu tu. Ini yang dicari oleh ramai manusia. Tapi mereka lupa, bila Allah hantar pada Nabi dan Rasul, untuk mengajar manusia aman itu dari dalam. Dan aman itu bila kita membina hubungan dengan Tuhan. Mungkin dunia kita aman dalam kubur, huru-hara. Malah aman kat dunia, okey. Kaya, mati pun mati kaya. Tapi dalam kubur bagaimana? Pada hari pertemuan dengan Tuhan bagaimana? Waktu dihisap oleh Allah bagaimana? Maka para Nabi menekankan hal itu. Kerana yang menciptakan manusia ini Allah. Dan Allah nak manusia ini beribadat kepadanya. Tunduk patuh kepadanya. Allah letakkan peraturan. Bukan siapa pun yang tidak mengasihi Allah, mereka akan binasa dan putus asa. Dan siapa pun yang mengasihi Allah dan bergantung padanya akan kuat. Akan terpelihara, akan terjaga. Akan selamat dunia dan akhirat. Dan bagi mereka redha Allah, keampunannya dan syurga. Maka ini yang bila kita bicara tentang tawakal, kita membuang solusi hawa nafsu kita kepada pergantungan Allah, sehingga bila berlaku satu penyelesaian kita nampak Allah bukan kita. Maka di situ kita jumpa jalan yang sebenar. Selagi mana manusia nampak diri mereka, mereka menuju pada kehancuran. Ni tentera yang kuat. Mereka nampak mereka menang, akhirnya mereka kalah. Ini peniaga yang berjaya, mereka nampak tangan dia yang menjadikan semua perniagaan berhasil dan berjaya, akhirnya dia akan jatuh. Ini pemimpin merasakan kerana strategi dia melahirkan rakyat yang hebat, akhirnya dia akan binasa dan jatuh. Dia akan dimaki hama oleh rakyatnya sendiri. Maka kita nak pergi pada realiti yang Allah kehendaki. Pergantungan pada Allah. Tawakal pada Allah. Yang saya sebut secara mukaddimah, tawakal ini ialah melihat solusi itu datang dari Allah. Bukan datang daripada kita. Maka oleh sebab itu Syekh Abdul Qasim bawa cerita-cerita tentang bagaimana sebagian ulama tunduk tentang setiap benda pasti ada solusi. Walaupun tanpa
keinginan kita ataupun bukan cara yang kita inginkan. Allah datang sesuatu yang lebih ajaib. Maka dibawa kepada kita kisah-kisah ini. Kita tengok apa kisah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi. Yang pertama diceritakan pada kita tentang Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami seorang ulama yang punya karamah yang banyak. Anak murid pada Hasan Basri. Bin Habib, dia disebut Hubaib Al-Ajami. Beliau terkenal dengan kepasrahan yang tinggi pada Allah. Bahkan beliau dikatakan, bahkan disebut oleh Imam Ibn Asakir dalam tarikhnya, sejarah. Antara karamah beliau, bila beliau dijumpai di Padang Arafah, sedang menuangkan air kepada orang yang buat haji. Yang selepas itu mereka jumpa dia di kota Basrah. Sedangkan jarak Basrah dengan Arafah itu jauh. Dan tempoh yang begitu dekat. Maka mereka tahu bahawa ini orang yang Allah beri keistimewaan. Karamah. Sepakat ulama tentang kemuliaan Habib Al-Ajami. Orang tanya dia, kenapa awak tinggalkan perniagaan? Awak dah tak berniaga macam dulu. Lalu dia berkata, kerana aku jumpa satu jaminan yang sebelum ni aku tak jumpa. Apa dia? Allah. Cukup Allah sebagai jaminan. Kata ini bukan bermaksud. Dia dah sebut bukan maksud, oh jangan kerja, goyang kaki. Kita dah bezakan antara tawakal dengan orang yang tawakul. Tawakul, orang yang tak buat apa-apa, lalu mengharapkan Allah buat sesuatu kepadanya. Tawakal ialah orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, kemudian menggantungkan hubungan hatinya dengan Allah. Tapi bagaimana Habib Ajami ini, kita nak masuk dalam kelompok tawakul atau tawakal? Kalau sifat tawakul, ini sifat penyerahan yang salah, dia akan menyusahkan orang lain. Saya tak nak kerja, saya serah pada Allah sekiranya. Lepas tu dia minta kanan, minta kiri. Susah orang tu, susah orang ni. Maka ini tawakul. Ini bukan tawakal. Ini menyusah orang. Bila Rasulullah pergi haji, Rasulullah melihat satu kelompok kabilah Yaman. Mereka datang haji tanpa bawa bekalan. Kita dah cerita semalam, Rasulullah pergi haji. Bawa 100,000 orang sahabat. Mereka datang dari segenap penjuru bergabung dengan Nabi SAW. Melalui perjalanan yang begitu jauh daripada Madinah sampailah ke Mekah. Yang Rasulullah berhenti di 10 buah tempat yang utama. Ada 10 atau lebih tempat-tempat yang Rasulullah berhenti. Sebagian Nabi tidur, sebagian Nabi tempat makan, minum. Sebagian Nabi cuma rehat seketika, mandi, minum. Perjalanan yang dahulu route ataupun Mekah ke Madinah, dia tak ada jalan khas dia. Jalan yang berbatu-batu. Jalan yang disebut sebagai, kita kalau sebut, ini satu tempat kita panggil Batha. Batha ini tempat di mana dia bukan padang pasir, dia batu. Batu yang dah hancur-hancur, lalu membentuk suatu tempat. Bukan pasir. Maka tempat ini panggil Al-Batha. Maka Rasulullah jumpa sekumpulan kabilah Yaman. Mereka tak bawa makanan, tak bawa bekal apa-apa, pakai kain ihram dia. Lalu kata Nabi SAW, Aina zadukum? Mana bekalan, makanan apa? Lalu mereka kata, Nahnu qaumun mutawakkilun. Kami kaum yang bertawakal. Tapi bila sampai waktu makan, mereka pun mula meminta. Makanan sikit, nak makanan sikit. Maka Rasulullah pun menegur mereka. Kerana orang yang tawakal, sebenar, asas ketika mana mereka tak nak buat apa yang orang buat secara bekalan, mereka tak akan nyusahkan orang. Macam saya sebut contoh. Kalau kita sakit, apakah baik kita usaha dan tawakal pada Allah? Atau kita terus mengambil sikap bertawakal pada serah. Macam mana pun baik ke tak baik, serah. Kita dah sebut dia punya garis panduan. Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan tak nak berubat, dosa atau tidak? Kalau tuan-tuan tak menyusahkan orang, okey, dan tidak mengabaikan tanggungjawab. Tak abai tanggungjawab. Kalau saya suami, misalnya, kalaupun saya sakit, saya boleh cari nafkah lagi untuk anak isteri. Saya tak beralasan, abang kan sakit, tak boleh kerja. Kalau macam tu, abang sakit, tak boleh kerja, patut abang makan ubat, biar sembuh. Biar boleh kerja. Kalau saya sakit dan saya masih boleh kerja, maka tak ada isu. Tak ada isu di situ. Jadi kalau saya tak nak pergi hospital sebab sakit, saya tak abaikan apa pun tanggungjawab saya. Sembahyang saya, kuliah saya, semua saya tak pernah abaikan. Misalnya.
Dan kadang saya tak nak berubat. Maka ini tidak tercela apa-apa. Ini orang betul-betul tawakal. Tapi keadaan dia sakit. Kemudian dia kata, saya nak tawakal, serah pada Allah. Tapi menyusah orang tu, menyusah orang ni, dia tak jalan tanggungjawab dia. Masjid tak pergi, surau tak pergi, kuliah tak datang, nafkah tak cari. Anak bini tak dijaga dengan baik. Dia sakit dan dia tak nak berubat. Maka ini salah. Dan dia berdosa. Sama juga cerita tentang kerja tadi. Kalau seorang kata dia, saya tak nak kerja. Saya tawakal kepada Allah, rezeki saya. Boleh. Dengan dua syarat. Pertama, awak tak minta orang. Yang kedua, awak tak ada tanggungjawab lain. Maka ini yang berlaku pada Habib Al-Ajami. Saya serahkan urusan saya pada Allah. Kerana, tuan-tuan, kerja paling mulia sekali atas dunia. Mendekatkan diri pada Allah. Dengan itu kita diciptakan. Sebab itu segala kesibukan lain tidak menjadi kesibukan bila berada di hadapan ibadat pada Allah. Sebab itu tak masuk akal orang yang tinggal sembahyang sebab sibuk kerja. Saya tak dah sembahyang sebab saya kerja. Tujuan pertama kita datang ke sini ibadat pada Allah, bukan kerja. Sebab tu kerja tu tak boleh buat dalam kubur. Yang kita buat dalam kubur amal soleh kita. Satu kebodohan. Bila seorang tinggalkan segala perintah Allah, hanya mengejar dunia dia. Sehingga dia lupa mana satu yang usul, mana satu cabang. Usul utama ialah beribadat pada Allah. Sebab itu Rasul SAW, Nabi-Nabi SAW, yang pertama mereka buat usul tentang ibadat pada Allah. Dalam pemerintahan, dalam politik. Ibadat pada Allah. Bukan untuk dapat kuasa, kemudian secara keinginan diri sendiri. Tidak. Tegakkan agama Allah, sebarkan agama Allah. Semua Nabi-Nabi faham dia tu. Waktu mereka memimpin umat mereka, mereka kembangkan agama Allah. Mereka sebarkan. Sehingga hari ini pemimpin-pemimpin kita lupa tanggungjawab tu. Bila pegang kepimpinan, lupa untuk menyebarkan agama Allah, pertahankan agama Allah. Lupa. Lalu mereka tekankan benda-benda yang menjadi jaminan Allah. Akhirnya apa yang mereka tekankan tetap tak selesai. Ekonomi. Tak selesai. Janji mereka pada rakyat-rakyat mereka ekonomi. Akhirnya apa kita nampak? Tak selesai. Yang tu naik, tak turun-turun. Benda yang sama akan berlaku. Kalau seorang pemimpin datang, lalu kata, kami akan selesaikan ekonomi. Benda yang sama. Datang, sama juga naik juga. Kerana mereka tak pergi pada penistaan sebenar, agama Allah. Kalau kamu jadi pemimpin, yang pertama, tegakkan agama Allah. Yang ekonomi, yang rezeki datang dari Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Walau amana ahlul qura. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkatan rezeki dari langit dan bumi. Pemimpin yang datang, dia mesti fikir macam mana saya nak sebarkan agama Allah. Tengok negara ni berapa majoriti Muslim? 65%. Berapa yang tak Muslim? 35%. Ni saya target 35, nanti jadi 25. Yang 25 saya target jadi 15. Yang 15 saya akan target 5% je bukan Islam. Ini baru pemimpin yang bawa kerja Tuhan. Tapi mereka tak. Semua pemimpin datang silih berganti, janjikan harga murah. Janjikan pinjaman dilupuskan. Janjikan itu. Akhirnya bila naik, benda sama. Saya katakan kalau semua pemimpin janji macam tu, mereka tak boleh mengubah benda tu. Mereka akan buat benda yang sama. Di Amerika, di Jepun, di negara maju. Silih berganti pemimpin cerita sama. Gelandangan, kemiskinan, jenayah. Sama. Sebab mereka tak janji suatu benda yang Allah suruh mereka janji. Sebagai khalifah atas muka bumi. Nabi-Nabi SAW, bila mereka naik, mereka janji benda tu. Mereka bukan janji ekonomi. Mereka tak janji sekian, mereka janji kamu semua akan dapat redha Allah. Akhirnya bila naik, apa berlaku? Islam tersebar. Madinah daripada kafir semua berhala kepada menyembah Allah yang esa. Mekah daripada kafir semua berhala kepada negeri Tauhid. Yaman, Semenanjung tanah Arab. Bukan semua. Hatta sampai ke tanah Melayu kita. Daripada semua berhala pada semua Tuhan yang esa. Itulah pemimpin. Pemimpin ni Allah datangkan rezeki yang banyak. Kita tahu bila Sultan Melaka memeluk Islam. Ada dua riwayat.
Dia kata Sultan Parameswara memeluk Islam, tukar namanya sebagai Sultan Iskandar. Iskandar Shah. Dia kata Parameswara tak peluk Islam, tapi selepas itu Iskandar memeluk Islam. Apa berlaku pada Melaka? Terus menjadi negara ekonomi yang terunggul. Maka semua orang Islam support. Bila Melaka jatuh, maka pelabuhan Melaka pun jatuh. Tak ada lagi rezeki kepada pelabuhan Melaka. Orang berpindah kepada pelabuhan Pasai. Islam. Keberkatan Islam. Dan ini cerita tentang bagaimana manusia kena tahu kerja utama kita ibadat pula. Ini saya cerita tentang Habib Al-Ajami. Setiap orang. Dia sampai perjalanan usianya, dia mesti fikir macam mana masa dia lebih banyak dengan Tuhan. Kalau semakin perjalanan usia menuju ke kubur, masanya makin sikit dengan Tuhan, dia akan binasa. Kalau kita tengok, kita perhati hidup kita. Allah jadikan hidup kita berakhir dengan kita makin lapang waktu. Supaya waktu itu kita guna ibadat pada Allah. Dan itulah tujuan kita dicipta. Akhirnya kita pencen. Nak kerja lagi tak boleh, orang tak bagi. Boleh tak? Tuan-tuan bila dah pencen nak kerja lagi, kalau kerja dengan orang tak bagi. Nak kerja sendiri pun semput. Nyakit banyak. Kadang-kadang kita dah umur tua ni, tuan-tuan sekalian. Cok jari pun dah tak ada. Ni, jari haus. Bila pergi kat immigration, tak boleh baca dah. Maknanya, kamu dah boleh masuk kubur dah. Tak ada urusan dunia untuk kamu. Seolah-olah begitu. Bila kita dah tua ni, tuan-tuan, cok jari kita dah rata haus. Bila kita cok, tak boleh baca dah. Kadang belum tua pun tak boleh baca dah. Allah beri syarat pada kita. Kesibukan kita untuk dunia dah habis. Sampai saya kata kita dah pencen dah tak boleh kerja. Kalau kerja pun sempuk sana itu dan ini. Tapi Allah beri ruang ibadat sebagai sifat rahmat Allah. Tapi untunglah orang yang nampak dari awal. Orang ni kerana rahmat Allah dia dapat. Tapi untung orang daripada awal nampak. Hidup untuk beribadat pada Allah. Yang nama-nama kerja dunia ini hanya untuk menyempurnakan ibadat dia pada Allah. Bukan untuk mengurangkan ibadat dia. Tentang kesibukan dunia kita bukan nak kurangkan ibadat kita. Kesibukan dunia bagi menyempurnakan ibadat kita. Akhirnya kerja kita jadi ibadat. Akhirnya kita buat apa-apa jadi ibadat. Menyempurnakan. Kita berkeluarga jadi ibadat. Bukan dengan buat urusan dunia dia mengurangkan nilai ibadat. Dia menyempurnakan. Kita kahwin, ibadat kita makin sempurna. Jangan lepas kahwin, asal pergi masjid masa bujang. Kahwin tak pergi masjid. Itu menghancurkan. Sahabat-sahabat, sekali mereka mendapat urusan dunia, akhirat mereka makin sempurna. Kerana mereka jadikan urusan dunia untuk akhirat. Kita tak jadikan dunia untuk dunia. Apatah lagi menjadikan dunia untuk halang akhirat, lagi tak buat. Kita tuan-tuan, pertama telah jadikan dunia itu dunia. Apa kait dengan akhirat. Yang kedua, kita jadikan dunia penghalang akhirat. Dan yang ketiga, kita jadikan dunia musuh akhirat. Musuh terus. Kayaknya bila orang nak cerita tentang akhirat, kita marah dia. Saya sebut tentang pemerintahan. Tuan-tuan mengimpikan pemerintah yang datang turunkan harga, yang datang stabilkan ekonomi. Tuan-tuan tak jumpa sehingga pemimpin ini bercakap tentang untuk mencari redha Allah. Nanti kita akan jumpa. Sebab yang beri rezeki Allah. Saya kata Jepun ke Amerika. Salih. Jepun sampai sebulan mungkin 2 kali presiden dia. Setahun 3-4 kali bertukar dia punya Perdana Menteri. Cerita sama. Dia masih tidak mampu merawat masalah ekonomi dia. Masih tidak mampu merawat masalah sosial dia. Hubungan-hubungan yang buruk antara kejiranang dan sebagainya. Masih belum dapat merawat. Bukan dunia meramalkan ekonomi jatuh. Pada kebimbangan yang sebenarnya berlaku kerana kurangnya pergantungan pada Allah. Kalau kita kata, rezeki dari Allah. Kita semua tahu. Bila Allah lapangkan rezeki, tengah ekonomi jatuh, kita boleh naik. Yang mana kita lihat dalam sejarah hidup manusia, tengah ekonomi merudung, ada orang naik. Ada orang naik dan ada orang kaya, tengah merudung. Kerana rezeki milik Allah. Ada orang tak ada CJ, dia berjaya daripada orang ada CJ. Dan rezeki datang dari Allah. Ada orang kita tengok, dia punya persembahan marketing dia lemah. Tapi Allah jadikan dia lebih berjaya berbanding yang marketing kuat. Yang
Yang masuk elang TV sekian-sekian. Tak jadi. Yang sekali elang ni tunjuk naik atas kapal terbang, kereta mewah. Tahu-tahu skamer lingkup. Yang ni elang TV pun tak masuk. Tapi laku. Yang ni masuk elang TV ni. Kopi 4 belalang. Naik kapal terbang. Kereta mewah. Sekian-sekian. Tahu-tahu kena scam semua. Ini kopi gantang je. Cupuk kat kampung je. Penuh laku. Orang beli. Tak payah masuk iklan. Ini cerita percaturan Allah tentang rezeki. Supaya kita faham. Kita faham. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pandang. Supaya kita tahu. Ini maksud tawakal. Kerana bila mana kita nak buat perintah Allah dan ketaatan, kalau datang dunia cuba ganggu kita, di situ kita tawakal. Ni saya, masa maghrib lah orang datang kat kedai saya. Ni kalau pergi solat, duit hilang. Kalau tak pergi solat, untung banyak. Ni otak kita. Di situ datang tawakal. Kalau rezeki saya. Dia tutup duit saya pergi solat. Ni dia orang nak tunggu, dia tunggu. Tak nak tunggu, bukan rezeki saya. Okay, dia pun solat dulu. And then dia pergi. Orang sama tunggu. Tak berganjak. Dan orang ni pun tak marah. Kita ada satu cerita di Amerika. Seorang perempuan dia pakai hijab. Dia tak dibenarkan naik kapal terbang. Sampai dia buka hijab. Dia tak nak buka. Tak nak buka. Akhir soal siasat berjam-jam. Sampai kapal terbang tu berlepas. Dan dia tak dibenarkan naik kapal terbang. Ditakdirkan oleh Allah kapal terbang tu terempas dan mati semua anak kapal. Melainkan dia. Yang konon dihalang untuk tidak mau naik kapal terbang. Rupanya bila dia meletakkan ketaatannya pada Allah, Allah selamatkan dia. Dan ini cerita benar berlaku di Amerika. Seorang perempuan yang berhijab dihalang naik kapal terbang sebab ada hijab. Dia menyelamatkan nyawa dia. Lepas tu bila kita ni bertembung dunia akhirat, kita tawakal. Kerana tetap keutamaan kita buat benda akhirat. Kita orang offer kerja. Syarat buka aurat. Kalau perempuan lah. Syarat dia tak boleh solat Jumaat. Syarat-syarat dia ni. Sebab hari Jumaat kita tetap running, kita tetap buat. Lalu kita pilih saya tak nak. Walau saya perlu. Saya nak duit. Saya ada keluarga. Saya tolak. Inilah orang tawakal. Sebab dia lebih menjaga agama ni. Akhirnya dengan izin Allah, Allah bagi dia pekerjaan jauh lebih baik daripada apa yang dia nampak secara hawa nafsu. Ini kalau kerja syarikat ni tak salat Jumaat dapat 6,000 sebulan. Jadi tinggalkan. Apa sangat 6,000 banding solat Jumaat aku. Akhirnya Allah ilhamkan dia kerja sendiri. Dia dapat 8,000 sebulan, 10,000 sebulan. Dan kadang agama yang tak terjejas sedikit pun. Rezeki dia dapat jauh lebih banyak dan lebih mulia. Tetapi ini tawakal. Tawakal ni penting. Khususnya bila datang depan kita dunia yang melanggar akhirat kita. Amat penting. Kita nak anak. Kita nak anak. Kita pun berobatlah isteri kita. Tiba-tiba yang menawarkan rawatan cara yang khurafat. Tentu anak-anak itu. Bukan itu menjadi suatu matlamat tinggi kita. Berbanding agama kita. Saya nak jaga agama. Saya tinggalkan khurafat walaupun orang cerita dia dah berjaya menyebabkan ramai orang hamil. Dikatakan begitu. Misalnya. Saya tak akan ambil benda itu. Saya pasrah pada Allah. Akhirnya kalau saya tak jumpa lagi jalan-jalan halang untuk usaha, saya tawakal pada Allah. Akhirnya dapat anak juga. Kita lihat macam mana tawakal menjadi kekuatan dan bagi kita. Jangan berputus asa dalam solusi. Solusi itu bukan apa yang kita bayangkan. Bila kita bertawakal dengan sebenar, datang solusi yang kita tak dapat bayangkan. Bukan menjadi satu cerita dan keajaiban. Ini yang dibawa oleh Abu Qasim Qushairi dan kisah-kisah ini. Kita lihat lagi apa yang disebut oleh beliau. Katanya, ada seorang lelaki dia jalan, dia pun bawa roti, kuras. Lalu dia kata, dia nak beritahu bahawa saya tak nak bergantung pada roti. Kalau saya merasakan bau nyawa, saya bergantung pada roti. Kalau saya makan, saya mati. Bukan makan, saya hidup. Kerana kita kan begini. Kita dalam hidup kita duk fikir yang ni yang akan penyebab totally kepada sekian-sekian. Tapi lama-lama akidah boleh rosak. Lelaki ni tidak mahu akidahnya rosak. Kita mana dia rasakan ni kalau makan roti boleh hidup lama sikit, kalau tak makan mati. Maka dia kata tak. Bukan saya berkata kalau saya makan roti ni saya mati. Akhirnya dia tak nak makan roti ni. Ini berlaku dalam zaman Bani Israel.
Dia nak serahkan pada Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat Israel dengan berkata, kalau sekiranya dia makan, maka jadikan umurnya panjang. Dan kalau dia tak nak makan, memilih untuk tawakal padaku, maka jangan bagi dia rezeki yang lain. Akhirnya lelaki ni pun mati. Tentang cerita kisah ini banyak dengan sinonim dengan kisah-kisah yang disebut oleh para ulama. Bila mereka tidak mahu melihat sesuatu itu penyebab mereka hidup atau mati. So, diceritakan, ada seorang miskin. Dia amat lapar. Bila dia lapar, dia pun cari makanan. Sepanjang dia lapar per hari, dia tak mati. Cari-cari makanan, jumpa kat tong sampah. Orang miskin ni, dia pun makan dengan lahap sekali. Akhir lekat, lalu dia mati. Masa dia lapar tu, dia tak mati. Masa dia makan, dia mati. Allah ada qanun, peraturan. Bila kita tahu tentang peraturan Allah, maka jelas dalam matlamat kehidupan kita. So, kita duk fikir, yang akan tolong kita saudara kita. Itu yang kita fikir. Adik-beradik. Tapi Allah menghendaki lain supaya kita tahu pertolongan itu boleh datang daripada siapa, even daripada musuh. Even daripada musuh. Tentang bila kita baca berita terkini. Hamas ni, daripada tawanan yang ditawan, ialah 8 orang warga Rusia. Yahudi perwarga negara Rusia. Ada pemimpin Rusia nak jumpa dengan pemimpin Hamas. Mereka jumpa. Israel kelang kabut. Sebab Israel juga pendukung kepada Rusia. Sebab itu dia tak kecam serangan dekat Ukraine. Ya. Sebab Yahudi ada di Rusia. Kemudian mereka dapat berita. Dan Channel 13 Israel keluar berita ni. Bila Hamas bersetuju untuk membebaskan 8 orang warga Rusia dengan syarat Rusia membekalkan pada mereka senjata anti kapal terbang. Dan Rusia setuju nak bagi. Dia punya kelang kabut pun tak berat. Lalu dia pun minta telefon Rusia. Rusia tak layan. Dan Rusia bukan negara yang diharap tolong orang Islam. Sebab track record dia pun buruk. Jajah Afghanistan. Sejarah komunis dia pada umat Islam teruk. Tapi lihat bagaimana bila Allah nak beri pertolongan. Allah jadikan kalangan yang pernah musuh jadi sebab kepada pertolongan. Di sini tawakal. Tawakal sebenar. Duk ingat negara yang tolong dia Mesir ke tolong. Saudi ke tolong. Bukan. Bukan negara Islam tolong. Ini negara kafir nak tolong. Begitu kita faham makna tawakal. Yang saya katakan kita ni kalau susah duk harap adik-beradik lah. Ni abang kaya, kakak pun kaya. Yang kaya. Tentang ini pengharapan yang membahayakan kita. Gantung pada Allah. Siapa pun yang Allah nak suruh datang pertolongan, dia akan datang. Kadang-kadang datang daripada musuh kita. Yang kita tak berbaik dengan dia tu. Akhirnya datang pertolongan melalui dia. Untuk beritahu Allah yang mengatur segala-galanya. Di sini dia akan membetulkan nilai tawakal. Jadi, kisah lelaki ni tak nak makan sebab dia tak nak melihat dengan makan tadilah dia boleh hidup. Tak, tidak, dia tak boleh hidup. Macam kita lah, kita duk bayang. Dia tolong saya boleh hidup. Tak boleh tolong saya, mati keras saya. Maka ini salah. Allah yang menolong kita. Allah yang bantu kita. Di situ untuk membetulkan balik. Ini cerita-cerita yang dibawa oleh Abu Qasim. Kisah orang-orang yang berada pada marhalah tertentu. Saya dah banding untuk tuan-tuan faham. Sebab kadang-kadang orang kata ni over sangat. Saya dah bayangkan. Saya dah contohkan. Antara tentera biasa punya latihan dengan komando latihan. Beza tak beza? Tentera biasa buat latihan, boleh tidur banyak. Komando latihan, dia tak boleh tidur. Bukan mungkin dia letak dalam mustangkak, dalam fire. Nak tidur dalam fire. Dengar tak pakai baju, dengar nyamuk, tidur. Sebab ini komando. Lain latihan, kita pun tahu benda tu. Tentera biasa mungkin dia berlatih, dia makan 3 kali sehari. Pagi, tengah hari. Ada pinggang dia. Dia latih komando, pinggang pun tak ada. Makan tapak tangan dia. Kan beza dia. Tentera biasa berlatih, orang tolong masak. Penat-penat latihan lah. Pergi dekat keng makan. Yang komando punya latihan, tak ada orang nak masak. Masaklah sendiri. Makan mentah je. Makan mentah semua. Tak faham dia punya analogi. Jadilah komando ni tentera special.
Amat special. Dia semua sudut. Sebab dia orang yang latihan yang keras. Saya dah sebut semalam, agama begitu. Kita ada orang biasa, dalam bab tawakal biasa. Ada orang dia cuba berada pada level sendiri dalam tawakal. Dan kita tuan-tuan, sebagaimana kita nak urusan dunia kita semakin meningkat naik. Tak ada orang pun bila tua dia nak miskin. Dia nak bila tua dia lebih kaya pada dia muda dulu. Senang hidup. Senang hidup dia. Nampak agama pun sama. Kita tak nak agama kita. Dan sampai dekat kita nak jumpa Allah. Agama masih lagi macam tu. Masih agama sebagai tentera perebet. Kita nak tentera berpangkat. Oh dalam tu lah. Nak jenderal lah patutnya. Maka jenderal dah lain dia punya level dia. Maka dalam agama kita nak macam tu. Kebergantungan kita pada Allah. Keikhlasan kita. Kesungguhan kita. Atau mujahadah kita. Maka semuanya nampak kualiti dia. Tak nampak kita makin memburuk, bukan makin semakin baik. Begitu cara kita membina agama. Ini kisah orang yang menjaga agama. Dan ada satu kisah yang lain. Di sini Abdul Qasim dia buat satu i'tiradiyah ataupun kita sebut satu permasalahan antara makna tafwid dan tadyi'. Bila orang tu benar-benar menyerahkan urusannya pada Allah, dipanggil tafwid. Ini makam paling tinggi dalam makna tawakal. Nak faham ke mana tentera Islam dikepung? 25 hari dalam perang Ahzab. Dikepung dalam semua arah. Sehingga satuan makanan. Orang beriman tetap confident akan datang pertolongan Allah. Mereka bersabar dengan ketentuan Allah tanpa putus asa. Tunggu punya tunggu. Dengan penuh sabar. Sehingga datang puting beliung yang membadai. Tentera bersekutu yang mengepung kota Madinah. Akhirnya mereka bercerubu lari. Hilang kepungan. Allah beri kemenangan. Wahazamal ahzab wahdah. Dan dia yang mengalahkan tentera bersekutu dengan keesaannya. Jadi ini dia jiwa orang beriman. Walaupun musuh kepung sehingga tak ada ruang bernafas sekalipun, tetap pasrah akan adanya pertolongan Allah. Itu tawakal. Ini namanya tafwid. Tapi di sana ada satu perkataan namanya tadyi'. Apa itu maksud tadyi'? Tadyi' disebut di sini ialah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan kadang membinasakan dirinya. Ada seorang serahkan diri dan kadang dia akan selamat. Ada yang serah diri dan kadang dia akan binasa. Kenapa? Bila sebut tafwid, berarti pergantungannya sungguh pada Allah. Tanpa putus asa. Kalau sebut tadyi', orang ni berputus asa daripada pertolongan Allah. Tak boleh buat apa-apa. Dia tak nak buat apa-apa dan kadang dia putus asa. Contoh kita dapat beza. Ada orang ni dia putus asa. Dia buat kerja tak, kalau dia putus asa tak nak buat. Dia dah putus asa. Mati-matilah putus asa dengan hidup. Maka ini namanya tadyi'. Dalam dirinya tak ada Allah. Yang seorang lagi pula. Dia tahu dia tak boleh buat apa-apa. Tapi dia tahu Allah akan menentukan apa yang baik. Di situ namanya tafwid. Dia melihat ada benda baik yang Allah nak beri pada dia. Yang ni pula berputus asa Allah takkan beri apa-apa. Contoh macam orang kafir. Bila mereka dalam keadaan kesusahan, mereka akan melakukan tadyi'. Putus asa. Pasrah mereka membinasakan. Akhirnya mereka hancur. Tapi orang beriman dan sejarah. Ketuk mana pun kejahatan ataupun kekuatan musuh tidak pernah melemahkan sifat pergantungan mereka pada Allah. Bahkan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dan dia sebaik-baik yang menjaga kami. Ketika Nabi Allah Ibrahim dah dicampak dalam api. Ini kalau orang kafir, dia dah putus asa. Dah mati-matilah. Ibrahim kata tak. Ya Allah, cukuplah bagiku Allah. Engkau sebaik-baik pembantu. Maka ini namanya tafwid. Maksudnya tuan-tuan, kita pun tengok. Dan diri kita ni, waktu kita menghadapi masalah yang kita tak boleh selesai. Apakah kita tadyi' atau tafwid? Tadyi' maknanya kita dah putus asa. Apalah, apa pun. Iyalah tu. Jiwa kita dah buruk sangka pada Tuhan. Maka orang ni akan binasa. Tapi orang yang tafwid, bila berlaku kesempitan hidupnya,
dia tetap confident bahawa ada yang baik yang Allah nak beri pada dia. Macam mana dia tak tahu? Dia cuma dihalang dari sudut pengetahuan. Tuan-tuan tak tahu sesuatu. Memang sesuatu yang menyakitkan kita. Kita tak tahu apa berlaku depan. Memang menyakitkan kita. Kadang-kadang kita mengharapkan berlaku apa yang baik. Tapi Allah menyembunyikan pengetahuan. Kita tak tahu apakah dengan musibah ini kita akan berjaya atau kita akan mati. Kita tak tahu. Allah sembunyikan ilmu itu. Supaya kita bersabar tunggu gelerang dia. Mungkin kita mati, mungkin kita berjaya. Namun kita tetap melihat apa pun berlaku. Dalam dua keadaan itu, baik. Seperti Imam Syafi'i. Dia Allah Ta'ala bila dia lagi daripada kota Baghdad. Kerana masalah politik yang kuat. Beliau difitnah. Sehingga hampir membawa kepada pembunuhannya. Maka beliau tinggalkan situasi politik di Baghdad yang begitu kotor. Hasad dengki sesama ulama. Dan lain-lain. Maka dia hijrah ke Mesir. Ketika mana dia berhijrah di Mesir, dia sebut dalam satu syairnya. Dia kata apa? Wallahi la adri alil fauzi wal ghina. Usaku ilaiha am usaku ilal qabri. Demi Allah aku tak tahu. Aku serah pada Allah. Apakah ke Mesir ini untuk takdirkan Allah berikan aku kejayaan dan kekayaan? Ataupun ia adalah tempat kematian. Aku serah pada Allah. Semuanya aku terima. Bila kita berhijrah satu tempat, kita ada dua kemungkinan berlaku. Wa imma tempat hijrah tadi kita berjaya. Lebih baik daripada negara yang kita duduk. Atau mungkin itu tempat menjadi kubur kita. Lalu di sinilah kita tafwid pada Allah. Allah takdirkan di sini kubur saya. Kerana bila Allah menghendaki seorang itu mati di luar kawasan, Allah jadikan dia ada hajat di luar. Kita ada hajat di luar. Tak fikir nak kerja kat kampung, kerja kat luar. Kerja kat luar ni wa imma, ia petanda pada tempat mati kita. Wa imma, dia petanda tempat berjaya kita. Dua je. Dan dua-dua keadaan ni kita redha. Ini kita panggil tafwid. Saya berhijrah tempat ni, tempat baru ni. Wa imma ini mungkin mencatat kejayaan saya. Atau kekayaan saya. Atau, ini mungkin kubur saya. Kalau kita baca sejarah imigran ni, ke negara-negara mana pun, dia akan berlaku dua ni lah. Wa imma tempat mati dia. Wa imma tempat dia berjaya. Maka ini kita sebut perkataan tafwid. Dalam apa situasi sekalipun dia tetap melihat ada penyelesaian yang baik untuk diri dia. Sebagai wasangka baiknya kepada Allah SWT. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.